Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung lagi perbahasan daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar. Sirah Nabawiyah, pedoman dan pengajaran, yang ditulis oleh Al-Fadil Ad-Doktor Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih lagi membahaskan pada fasal yang pertama, Al-Faslul Awwal fi hayatihi qabla al-bi'thah. Fasal yang pertama pada menerangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat ataupun diutus menjadi rasul ketika mana berusia 40 tahun. Dan kuliah kita yang terakhir pada bulan lepas, kita dah bahas beberapa poin daripada fasal yang pertama ni. Cuma ada satu poin yang tidak disebut oleh penulis, tapi suka untuk saya tambah di sini, iaitu berkenaan dengan penentuan tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepentingan untuk mengetahuinya. Penulis rahimahullah, dia tidak tuliskan dalam bahagian pertama ni bilakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Berbeza dengan kitab-kitab sirah yang lain, tarikh kelahiran Rasulullah itu menjadi satu perbahasan yang tidak ditinggalkan, pasti akan disebut. Sama ada kita membaca sirah Ibn Hisham yang terkenal, ataupun kita membaca Rahiqun Makhtum karangan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dan hampir semua kitab-kitab sirah membahaskan tentang tarikh kelahiran Rasulullah. Tapi buku kita ni ataupun risalah kita ni, dengan sebab ianya terlalu ringkas, dianya lebih nak menunjukkan ataupun nak menyentuh kepada perkara berkaitan dengan pengajaran-pengajaran penting. Jadi isu kelahiran Rasulullah ni ataupun tarikh, penetapan tarikh kelahiran Rasulullah tu tidak disebut sangat. Dan isu ni kalau kita tengok, ianya menjadi isu yang tidak berkesudahan. Dan saya kira ahli jemaah semua sudah maklum, kalau kita sebut tentang tarikh lahir Nabi ni, ianya bukanlah satu pendapat ataupun satu tarikh sahaja. Cuma yang kita maklum, tarikh yang masyhur, yang selalu disebut oleh kebanyakan para ulama ataupun dalam pengetahuan orang awam sendiri pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Itu maklumat yang sedia ada, maklum. Tapi kalau kita tengok, ada satu kitab yang besar, nama dia Al-Bidayah wan Nihayah. Siapa yang tulis kitab ni? Yang tulis kitab ni ialah Al-Imam Ibn Kathir, iaitu penulis yang sama menulis kitab tafsir Ibn Kathir, ataupun nama aslinya, nama rasminya
Tafsir Al-Quran Al-Azim, itu nama tafsirnya. Al-Imam Ibn Kathir yang merupakan seorang tokoh ataupun seorang jago dalam ilmu tafsir dan juga dalam ilmu riwayat sirah ni, beliau merupakan murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tapi yang agak menariknya, dia tidak mengikut mazhab ataupun kecenderungan mazhab macam gurunya, iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni dia cenderung kepada mazhab Hanbal, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Hanbaliyul mazhab. Tapi Al-Imam Ibn Kathir ni dia cenderung kepada mazhab Syafi'i. Walaupun dia berbeza kecenderungan dengan gurunya, tapi dia telah mengambil manfaat yang banyak daripada gurunya, dan hasil didikan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu sendiri melahirkan anak murid yang hebat seperti Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir dia tulis kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab ni ialah kitab yang berkaitan dengan sirah, sirah Nabi-Nabi yang awal, bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan bermula pada Nabi Adam. Dan dalam kitab tu dia bawakan kepada kita riwayat-riwayat, bahkan mungkin kita akan jumpa dalam tu riwayat Israiliyat juga ada dalam buku tu ataupun kitab tu. Tapi seperti mana yang kita kena tahu, bila mana kita baca apa-apa kitab ni, kita kena baca pendahuluan penulis. Sebab penulis dia nak terang apa kaedah metodologi penulisan buku tu. Maknanya semua riwayat yang ada dalam buku tu bukanlah bermakna riwayat yang dia bersetuju dengannya, tapi kadang-kadang dia sebut untuk menunjukkan pada kita apa yang tak kena pada riwayat tu. Jadi Al-Imam Ibn Kathir ni dalam kitab di Al-Bidayah wan Nihayah, dia sebut panjang tentang penentuan ataupun penetapan tarikh lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita tengok dia bahagikan kepada beberapa bahagian. Pertama, dia sebut khilaf ataupun perselisihan pendapat berkenaan dengan tahun kelahiran. Maknanya tahun kelahiran Nabi itu, walaupun kita maklum ianya tahun gajah, tapi di sana ada lagi pendapat-pendapat lain yang tidak bersetuju Nabi itu lahir pada tahun gajah, dan diorang datangkan evidence ataupun hujah diorang. Jadi itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua, bulan kelahiran Nabi. Maknanya kita maklum Nabi lahir Rabiul Awal, tapi mungkin kita belum pernah dengar ataupun malam ni baru nak dengar, ada juga yang berpendapat Nabi tidak lahir pada bulan itu. Nanti kita akan sebut bulan apa. Kemudian hari kelahiran Nabi. Dalam isu hari ini paling mudah, bahagian hari ini paling mudah. Sebab apa? Sebab para ulama sirah semua ijma', bilakah ataupun apakah hari kelahiran Nabi, semua ijma' mengatakan hari Isnin. Sebab hadis berkaitan dengan kelahiran Nabi ini jelas dan tak dapat disangkal lagi, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim berkaitan dengan puasa hari Isnin Khamis. Nabi ditanya oleh para sahabat, kenapa puasa Isnin Khamis? Nabi jawab, hari Isnin tu ialah yaumun wulidtu fihi, hari aku dilahirkan. Bila mana Nabi sebut hari Isnin tu ialah hari aku dilahirkan, maka hadis tu dah jadi jelas, tidak boleh lagi ada khilaf. Sebab hadis tu sanadnya sahih, perawinya semua okey, diterima, maka semua ijma' mengatakan Nabi lahir pada hari Isnin. Seterusnya, antara khilaf yang paling banyak juga ialah berapa hari bulankah Nabi dilahirkan. Jadi yang banyak pendapat ni pada tahun, pada bulan dan pada berapa hari bulan. Jadi malam ni kita akan detailkan beberapa isu ni. Yang pertama, yang ni saya sempat bawa daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam Ibn Kathir dia sebut 3 pendapat yang menerangkan tahun kelahiran Nabi. Tahun bila? Yang pertama, kata dia, pendapat yang masyhur, wulida Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi amil fil, dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun gajah, iaitu tahun berlakunya serangan tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah al-Ashram, yang merupakan gubernur kerajaan Habsyah yang menguasai Yaman.
Dia gubernur kerajaan Habsyah, dia wakil kerajaan Habsyah, tapi dia bukan duduk di Habsyah, dia duduk di Yaman. Dia gubernur kerajaan Yaman. Nanti kalau ada masa kita cerita sikit sebab apa dia nak serang sangat Kaabah tu. Yang ni pendapat yang masyhur. Pendapat yang kedua, dikatakan, qila, bila mana sebut dikatakan maknanya pendapat tu tak kuat lah. Dikatakan setahun selepas tahun gajah. Maknanya lepas tahun peristiwa tentera bergajah nak serang Kaabah, lepas tu barulah Nabi dilahirkan. Tahun lepas daripada tu barulah Nabi dilahirkan. Pendapat yang ketiga mengatakan 10 tahun dan juga menerima 23 tahun dan 30 tahun. Pendapat ni paling pelik lah. Dia kata 10 tahun selepas tahun gajah. Tapi kumpulan yang ketiga ni juga dia kata ada juga riwayat menunjukkan Nabi lahir 23 tahun lepas tahun gajah. Dan ada juga yang mengatakan Nabi lahir 30 tahun lepas tahun gajah. Ini paling pelik. Yang ni sangat minoriti. Dan ini juga ada antara yang menyebutkan isu ni ataupun perbezaan ni ialah Al-Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi yang awal sikit daripada Ibn Kathir sebut tentang benda ni. Tapi Imam Az-Zahabi dia sebut dengan lebih jelas. Satu pendapat yang tak disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, dia kata pendapat yang juga masyhur ialah Nabi dilahirkan 50 hari ataupun 30 hari selepas peristiwa serangan tentera bergajah kepada Kaabah tu sendiri. Jadi nak beritahu pada kita ada 3 pendapat. 3 pendapat. Pertama kata tahun gajah. Berapa hari selepas tahun gajah tu, hari mana dalam tahun gajah tak disebut, cuma tahu tahun gajah dia. Yang kedua kata setahun lepas tahun gajah. Setahun lepas pada tahun gajah. Yang ketiga kata 10, 23, 30 selepas daripada tahun gajah. Maknanya 30 tahun selepas daripada tahun gajah. Dan pendapat yang keempat yang kita tambah sikit daripada Imam Az-Zahabi, dia kata 50 hari ataupun 30 hari selepas peristiwa serangan tentera bergajah itu. Dan pendapat yang paling tepatnya ialah tahun gajah. Pendapat yang kata 50 hari, 40 hari itu pun masih lagi belum dapat diterima dengan tepatlah. Tapi yang masyhur dan yang paling tepat ni maknanya tepat dari segi kajian para ulama, kajian sanadnya, pembawa beritanya mengatakan tahun gajah. Dan yang paling pelik yang mengatakan 10 atau 23 atau 30 tahun. Jadi selesai untuk tahun. Seterusnya bulan. Yang kita sedia maklum Nabi ni lahir bulan apa? Bulan Rabiul Awal, dan itulah pendapat jumhur para ulama. Tapi Al-Imam Ibn Hajar dan juga Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir, dia sebut dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan dia sendiri hukum riwayat ni sebagai gharib jiddan, maknanya terlalu pelik sanad ni. Ada pendapat mengatakan Nabi dilahirkan pada bulan Ramadan pun ada kata. Maknanya dua lah. Tapi yang tepatnya ialah Rabiul Awal. Rabiul Awal. Hari kita dah jelas tadi, hari memang hari Isnin. Hari memang hari Isnin. Kemudian yang agak banyak sikit dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ni ialah tentang berapa hari bulan Nabi itu dilahirkan. Yang saya bawa di sini 7 pendapat. Kita tengok satu persatu. Pendapat yang pertama yang diriwayatkan daripada Al-Waqidi dalam kitab dia Al-Isti'ab dan juga Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan Nabi dilahirkan pada 2 Rabiul Awal. Ini 2. Ini paling awal lah dalam bulan Rabiul Awal ni. Pendapat ni lah yang paling awal, 2 Rabiul Awal. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Ibn Kathir. Kemudian yang kedua kata Ibn Kathir, seorang tokoh nama dia Al-Humaidi telah menghikayatkan, hukiyah, dia guna perkataan hikayat ni maknanya tak kuat juga pendapat tu. Dan pendapat ni juga disetujui oleh Ibn Hazm Al-Andalusi, mengatakan Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal. Ini yang kedua. Yang kedua kata 8. Yang ketiga mengatakan Nabi SAW itu lahir pada 10 Rabiul Awal. Jadi kita boleh tengok dalam bulan Rabiul Awal tu
ada kata 2 Rabiul Awal, ada kata 8, ada kata 10. Okay. Kemudian pendapat yang keempat, pendapat ni yang masyhur lah, riwayat daripada Ibn Ishaq, daripada Abi Syaibah dalam Musannaf dia, dan juga daripada Jabir, sahabat nama Jabir, dan juga daripada Ibn Abbas. Dua-dua orang sahabat ni kata Nabi itu dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Dan kata Ibn Kathir, inilah pendapat jumhur, tapi dia sendiri tidak menunjukkan persetujuan pada pendapat tu. Tapi dia kata inilah yang paling ramai, yang paling popular. Maknanya 2 tak popular, 8 tak popular, 10 tak popular, 12 paling popular. Okay. Kemudian ada satu lagi pendapat seterusnya, pendapat yang kelima, daripada Ibnu Dihayah. Dan pendapat ni digemari oleh sebahagian kumpulan Syiah, mengatakan Nabi SAW itu lahir pada 17 Rabiul Awal. Jadi kita dah tahu 2, 8, 10, 12, 17. Ni 5. Yang keenam juga datang daripada perawi bernama Ibn Dihayah, tapi daripada catatan murid dia bernama Al-Wazir Abi Rafi'. Dia kata Nabi SAW itu dilahirkan pada 22 Rabiul Awal. 2, 8, 10, 12, 17, 22 Rabiul Awal. Okay. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, yang ketujuh ni juga riwayat daripada 2 orang sahabat, iaitu Jabir dan juga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan bahawasanya Nabi SAW itu lahir pada 9 Rabiul Awal. Lahir pada 9 Rabiul Awal. Yang mana kau tengok pendapat ni lah yang disebut dalam kitab Rahikul Makhtum karangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ni dia bawa evidence yang agak kuat. Dia kata ada seorang ahli falak yang bernama Mahmud Bashar, ahli falak daripada India. Dia ni telah buat kajian. Dia buat kajian yang teliti lah, nak tuju ke tahun kelahiran Nabi tu. Saya ringkaskan sini. Dia buat kajian, selesai kajian dia tu, dia tengok pada tahun Nabi dilahirkan tu tahun gajah. Macam mana dia kira wallahu a'lam lah, cuma ini konklusi daripada kajian dia. Dia kata hari Isnin bagi bulan Rabiul Awal tidak jatuh pun pada 12 Rabiul Awal. Maknanya dia buat kajian bulan Rabiul Awal pada tahun gajah tu, kalau nak cari hari Isnin tu tidak ada pun jatuh pada 12. Maknanya angka-angka lain. Okay. Yang ada hari Isnin paling awal ialah 9 Rabiul Awal. Jadi itu pandangan ahli falak, dan ramailah yang bersetuju dengan pandangan ni dan mengatakan pandangan ni pandangan yang sahih. Sebab dia ada kaedah dalam ilmu hadis ni, bila mana kajian, satu-satu kajian moden yang boleh sabitkan apa yang disebutkan oleh perawi itu tepat, maka kajian tu ataupun sanad tu akan naik juga. Maknanya ahli falak moden boleh buktikan benda tu, maka riwayat tu boleh diterima. Cuma satu benda saya nak sebut sini, bila mana kita berinteraksi dengan riwayat-riwayat sirah ni, dia agak lebih ringan berbanding berinteraksi dengan riwayat-riwayat hadis dalam bab muamalat, dalam bab ibadat, dalam bab akidah. Dalam bab sirah ni para ulama menerima pandangan-pandangan yang banyak. Cuma kita juga melakukan, para ulama juga melakukan tarjih terhadap pandangan tu. Tarjih ni maksudnya tengok mana kuat. Tapi tak ada lah sampai nak kata orang yang pegang pendapat lain tu tak betul, sesat, salah, tak apa. Cuma nak katanya pandangan kita, kajian kita setelah kita teliti, kita pegang yang tu. Tapi kita meraihkan. Okay. Jadi ada 7 pandangan. Yang pertama kata 2, yang kedua kata 8, yang ketiga kata 10, yang keempat kata 12, yang kelima kata 17, yang keenam kata 22, dan seterusnya yang ketujuh kata 9. Jadi dalam bulan Rabiul Awal tu ada 7 pandangan. Walaupun masih banyak, ada lagi yang beri pandangan-pandangan. Maknanya Ibn Kathir duk bawa lagi pandangan orang lain. Okay. Cuma saya nak sebut sini, isu ni isu yang tak dapat kita buat kata putus, tak dapat. Maknanya kita akan tengok akan ada orang yang nak pegang dalam semua pandangan tu. Cuma jumhur
Ramai orang tahu maklumat yang kita ada ialah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu maklumat yang kita ada. Cuma sebut malam ni bagi clear sikit, ialah nak bagi tahu kepada semua yang ada, maklumat-maklumat lain pun ada, dan maklumat-maklumat lain pun perlu diraikan juga. Supaya kita ni taklah tahu satu je. Kita tahu isu tu dia banyak pendapat. Supaya kalau ada pertelagahan, kita tak jadi orang yang teruk dalam bertelagah. Dia sama macam isu status ibu bapa Nabi di syurga ke di neraka. Isu ni pernah jadi panah lah dulu. Okay. Yang mana kita tahu isu ni, kalau orang yang betul-betul kaji isu status di manakah pengakhiran ibu bapa Nabi ni, syurga ke neraka, orang yang betul-betul duk kaji bab ni, para ulama sendiri tidak ada kata sepakat dalam isu ni. Paling kurang ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama kata ibu dan bapa Nabi di neraka, berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga sandaran kumpulan ni. Kumpulan yang kedua kata ibu dan bapa Nabi itu ahlu fatrah, maknanya golongan yang belum mendapat hidayah, tak ada pendakwah, tidak ada pembawa risalah. Jadi mereka ni ahlu fatrah, mereka ni dekatlah pendapat kata dia ni ahli syurga. Dua-dua ni ahli syurga. Pendapat yang ketiga mendiamkan, tak kata apa-apa dan tak mahu bincang pun isu tu. Ada seorang ulama, Al-Allamah Al-Mansufuri daripada India, dia ada tulis buku ni. Dia ada tulis isu ni, dia buat satu buku nama dia Dar'ul Huzun, menolak kesedihan fi makanil walidain an-Nabi SAW, pada menerangkan kedudukan kedua ibu bapa Nabi SAW. Okay. Maknanya di negara dia, di India ni, di kalangan ulama ni berlaku pertelagahan isu penetapan macam tempat kita lah. Okay. Cuma beza dia orang sana, dia orang bertelagah dengan cara akademik. Beza tempat kita ni bertelagah sampai tahap nak kafirkan orang pegang pendapat tu. Semua yang tahu bab ni akan tahu dia ada 3 pendapat. Tapi hakikatnya kau tengok nama buku tu, Al-Mansufuri tulis buku tu menolak kesedihan. Maknanya dia tu macam tak berapa nak setujulah kata kedua ibu bapa Nabi tu di neraka. Dia tak apa nak setuju. Daripada tajuk buku tu boleh kesan dah dia nak berpegang pada pendapat mana. Okey. Darul Huzun maknanya menolak kesedihan. Cuma yang paling tepatnya ialah kita tidak membincangkan, sebab dia ialah benda yang kita tak tahu. Benda yang kita tak tahu. Sebab kau tengok golongan yang kata ibu bapa Nabi ni ahlu fatrah. Ahlu fatrah ni maksudnya golongan yang tak dapat hidayah. Tapi kita kena tahu bahawasanya ibu dan bapa Nabi juga ialah orang yang pernah dengar tentang ajaran Hanif ataupun ajaran Ibrahimiyah. Maksudnya dia orang tu tengok kesan-kesan ajaran Nabi Ibrahim yang ada di Mekah. Dalilnya ayah Nabi itu sendiri namanya Abdullah. Abdullah ni maknanya hamba Allah. Maknanya penggunaan nama tu sudah menunjukkan kepada orang tu ada maklumat tentang kebenaran. Dan kau tengok keturunan Nabi ni, nasab keturunan Nabi ni pun, dia bukanlah nasab keturunan yang terjebak dengan penyembahan berhala yang teruk. Tak. Sebab tu kau tengok ada seorang moyang Nabi nama dia Thawr. Nabi dengan Adnan tu ada 20 nama. Adnan nak ke Nabi Ibrahim ada 20 nama juga. Okay. Cuma antara Nabi nak sampai kepada bin Adnan tu, ada seorang daripada kalangan 20 nama tu nama dia Thawr. Thawr ni kita selalu dengar nama bukit di Mekah, nama Bukit Sur. Tapi sebutan yang betul dia ialah Thawr bagi atas. Nama dia merujuk kepada nama moyang Nabi. Thawr ni ialah seorang lelaki yang tak sembah berhala. Dia tak sembah berhala. Dia sempatlah tengok berhala 360 butir tu duduk keliling Kaabah tu duduk tengok 360 buah tu duduk ada. Okay. Tapi dia sendiri ada satu perasaan tak betul, penyembahan cara tu tak betul. Dia sama macam Nabi lah. Nabi bila mana Nabi ni dah meningkat usia, dah kahwin, Nabi tengok orang pergi sembelih korban depan berhala, Nabi rasa macam ni bukan yang Ibrahim tinggal, bukan macam ni. Perasaan ke arah fitrah tu ada. Jadi Thawr ni dia selalu naik di atas bukit Thawr tu untuk bertahanus. Bertahanus ni istilah kita meditasi, tafakur gitulah. Sebab dia nak menjauhkan diri daripada amalan orang-orang kebanyakan yang duk sembah berhala, yang duk tawaf dalam keadaan yang tak sepatutnya tu.
Cuma nak sebut keturunan Nabi ni ataupun nasab keturunan Nabi ni taklah terpalit dengan ajaran-ajaran ataupun amalan-amalan yang pelik di kalangan masyarakat Arab. Maknanya Quraisy tu sendiri ataupun keturunan Nabi tu sendiri, Bani Hashim, ialah keturunan yang selamat. Pertama selamat dengan sebab apa? Dengan sebab sanad, dengan sebab nasab. Nasab tu tak pernah datang daripada zina, tak ada. Semuanya melalui jalan kahwin yang betul. Yang kedua, kecenderungan sembah berhala tak bersungguh sangat Bani Hashim. Dia bukan macam Bani lain. Kalau suka buat ritual tu macam nampak sesak dia tu lain macam. Kan kalau tengok ada seorang sahabat nama dia Abu Umamah Al-Bahili. Kalau tuan-tuan tengok Abu Umamah Al-Bahili ni, nama betul dia Suda bin Ajlan, nama betul dia. Abu Umamah Al-Bahili ni mai daripada kabilah Bahilah. Bahilah ni adalah satu kabilah yang duduk di pinggir kota Mekah, luar sikit lah daripada kawasan Tanah Haram. Mereka tak sembah berhala, tak ikutlah golongan-golongan Quraisy yang lain duk sembah 360 berhala tu, Al-Lata, Al-Uzza dan juga Hubal dan lain-lain tu. Mereka ni sembah matahari. Sembah matahari. Matahari terbit dia sembah. Okay. Dan mereka ni ada satu ritual, bila mana pagi matahari terbit, dia akan sembelih satu ekor binatang, kambing ke unta ke, dia sembelih, dia akan tadah darah sembelihan tu, kemudian dia akan minum ramai-ramai. Dia akan minum ramai-ramai. Maknanya kita boleh tengok ritual tu nampak macam lain macam sikit lah. Okay. Maknanya brutal sikit cara dia beragama tu. Tapi Bani Hashim tak. Bani Hashim dia duduk dalam kumpulan yang duk sembah berhala tu, tapi dia orang nak buat amalan, pergi merayu, meratak depan berhala tu tak sangat. Ini keturunan Nabi. Seperti mana yang dah kita sebut sebelum ni, Allah Ta'ala menjaga keturunan tu. Okay. Jadi balik pada isu kelahiran Nabi ni, jumhur mengatakan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pendapat yang tepat mengatakan 9 Rabiul Awal tahun gajah. Iaitu pendapat yang tepat. Jumhur kata 12. Maknanya kita nak kata benda ni tak ada masalah nak pegang mana-mana pun. Cuma di Malaysia ni cutinya 12 lah. Kan? Bila mana masuk bulan Rabiul Awal ni, kita akan cuti rasmi 12 lah. Tapi kalau kerajaan nak raikan semua pendapat, banyak boleh cuti. 2 boleh cuti, 8 boleh cuti, 10 boleh cuti, 12 boleh cuti, 17, seminggu kita cuti. Maknanya kalau nak rai semualah. Okay, tapi kita rai yang 12. Tak apalah, cuma nak beritahu pada kita dari segi pendapat dia bukan hanya 12. Dia lebih daripada tu lagi. 7, bahkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tu kalau kita tengok sampai 10, 20 pun yang dia sebut. Cuma saya rasa macam tak perlulah untuk kita tahu lebih-lebih sangat. Cuma just kita tahu benda tu ialah khilaf yang besar. Okay. Cuma evidence ataupun hujah, kumpulan-kumpulan yang mengatakan Nabi ni lahir dalam bulan Rabiul Awal tahun gajah, sama ada 9 ataupun 12, hujah dua pendapat ni lah yang paling kuat dan tepat. Sebab apa? Sebab adanya surah dalam Quran ni namanya surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampailah kepada akhir surah tu. Satu-satunya surah yang kita tengok dalam Quran yang menceritakan tentang keadaan orang Arab sebelum kelahiran Nabi. Itu satu-satunya surah. Lepas pada tu semua surah tu cerita keadaan orang sebelum orang Arab duduk di Mekah lagi, iaitu kaum-kaum terdahulu, ataupun keadaan orang Arab pada waktu tu sendiri. Dia tak cerita sangat, maknanya peristiwa yang babak yang dekat-dekat dengan kelahiran Nabi. Jadi kalau kita tengok daripada surah Al-Fil tu, Allah Ta'ala sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat dengan mata kepala kamu bagaimana kami telah lakukan kepada ashabil fil, tentera bergajah. Kalau kita tengok riwayat-riwayat berkaitan dengan serangan tentera bergajah ni terhadap Kaabah ataupun Makkah, kita tengok dari segi sejarah, dia ada satu kitab nama dia Al-Mustafad min Qasasil Quran, karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama yang dah meninggal dunia, orang Yaman, orang Iraq tapi duduk di Yaman. Last dia duduk situlah, dia mengajar di Universiti Al-Iman yang dah hancur kena bom sekarang ni. Dia ada tulis dalam buku dia Al-Mustafad, bila mana dia nak cerita tentang surah Al-Fil tu,
Dia cerita riwayat apa sebab tentera bergajah ni ataupun Abrahah al-Ashram. Abrahah ni dia kulit hitam, sebab dia ni wakil kerajaan Habsyah, Ethiopia, yang dikuasai oleh An-Najashi. Bukan An-Najashi yang masuk Islam dengan Nabi tu. Kita kena tahu perkataan An-Najashi tu ianya ialah pangkat kepada Raja Habsyah. Semua Raja Habsyah akan dipanggil An-Najashi. Dia macam Malaysia yang di Pertuan Agong. Yang jadi yang di Pertuan Agong semua panggil yang di Pertuan Agong, tak panggil lah dengan nama lain. Jadi dia tu wakil kepada kerajaan Habsyah yang diletakkan di sebuah negara nama dia Yaman. Maknanya kita boleh tengok luasnya empire kerajaan Habsyah ni sampai boleh kuasai Yaman. Dan Yaman pada waktu tu sebuah negara yang kaya dengan sumber bumi. Sampai hari ini pun kalau kita tengok, Yaman ialah sebuah negara yang kaya dengan sumber bumi. Cuma pengurusan negara tu tak berapa elok. Kita tak nampak negara tu sebuah negara kaya. Dia ada minyaknya, dia ada gas aslinya, dia banyak emas di negara tu, banyak perak negara tu, tanah pun subur. Tapi kalau tuan-tuan tengok hari ni negara Yaman setara mana? Setara itulah negara Yaman. Dengan masalah mata wang dia yang agak rendah, dengan masalah orang Yaman tu sendiri dia ada satu penyakit malas kerja. Saya pengalaman pernah pergi ke Sana'a, ke Yaman ni pernah pergi. Dia orang Yaman ni tercerita sikit luar pada tajuk. Sebab apa dia malas kerja? Dia orang Yaman ni dia ada satu amalan dia orang. Dia panggil khazin. Khazin ni apa? Khazin ni dia isap sejenis daun. Daun tu nama qat. Istilah Arab rasmi panggil qat lah, tapi orang Yaman panggil gat. Daun qat ni nak kata daun ketum, bukan daun ketum juga. Tapi dia tu diletakkan oleh para ulama sebagai mukhaddirat, daripada jenis dadah juga. Tapi dia legal, dia tidak ada pengharaman. Walaupun fatwa ulama sana memang dah keluarkan tentang daun qat tu ialah dadah, hukum dia haram. Daun qat ni dihisap ataupun dimakan lah, tapi dia jenis hisap lah. Dia buat macam tembakau. Dia akan kunyah, lepas tu dia akan simpan dekat tepi pipi ni. Kalau tuan tengok orang Yaman, pipi besar sebelah tu, tengah duk koyak lah, orang kata duk koyak tu. Daun qat legal, semua makan. Saya pergi ke Babul Yaman, tengah bandar Sana'a tu. Dia ada satu mercu tanda negara dia nama Babul Yaman. Pasar dia sebuah pasar. Dia ada satu pasar jual buah-buahan, sayur-sayuran. Dia ada satu pasar lagi panggil Suqul Qat. Situ semua jual daun tu. Tuan-tuan akan tengok situ yang akan kunyah daun tu bukan hanya masyarakat ataupun orang awam. Yang akan kunyah daun tu termasuklah juga tentera dan polis pun kunyah. Maknanya dalam kereta Honda tu 2-3 plastik duk ada daun tu, duk kunyah. Maknanya dia orang pun khayal. Dia khayal. Dia kalau kita tengok jenis-jenis dadah, dia jenis dadah yang down, bukan dadah yang jenis up. Maknanya bila mana kita ambil dadah tu, dia menyebabkan kita jadi lemah. Nak kata lemah bukan tidur, dia macam malas kerja, rasa macam banyak nak khayal, otak banyak nak fikir ke lain. Dan dia ada grade dia. Dan ada satu bandar di Yaman nama dia Ta'iz. Ta'iz ni bandar terbesar, merupakan ladang kepada pohon qat tu. Jadi para ulama Yaman duk keluar fatwa haram makan daun qat, sebab dia orang akan duduk sampai 6 jam, 7 jam, lepas tu khayal semata-mata. Sehingga ada setengah orang Yaman ni dia orang jamak salat kerana nak makan daun tu. Jamak salat kerana nak makan daun tu. Dan dia menyebabkan orang Yaman jadi tak maju kerana benda tu. Negara tu jadi merudum kerana benda tu, daun qat. Dan daun qat ni kalau tengok masuk jugalah ke Malaysia sikit pun. Maknanya ada tu orang-orang yang kabel Yaman macam mana boleh masuk. Cuma nak beritahu benda tu tidak memajukan orang Yaman. Tidak memajukan orang Yaman. Tuan-tuan boleh bayang, negara Yaman ni, negara Arab secara umumnya negara yang kurang sumber air. Tak banyak macam Malaysia. Sebab negara dia orang tidak ada taburan hujan yang banyak macam kita. Negara Yaman tu 70% sumber air dihabiskan untuk siram ladang qat sahaja. 40% lagi untuk kegunaan harian semua rakyat dia. Sebab apa? Sebab benda tu jadi
tagihan daripada orang pangkat tinggi sampai orang pangkat rendah. Tuan-tuan akan tengok budak, orang tua, laki, perempuan, semua pelajar universiti, dia orang nak stay up pun makan benda tu. Sehingga majlis perkahwinan dia orang kalau tidak ada jamuan qad ni, majlis tu dianggap sebagai majlis yang aib. Orang tak pergi majlis tu kalau tak ada bagi daun qad free. Dan kalau tak ada duit, kita berhutang dengan orang, contoh berhutang dengan kerajaan pun. Tak ada duit nak bayar hutang kereta, hutang rumah, boleh bayar dengan ladang qad. Mana kalau kita ada ladang qad tu, tak boleh bayar. Gadai ladang tu kerajaan terima. Mana nak beritahu benda tu dah jadi satu tradisi yang biasa. Dia lebih famous di Yaman, di negara Afrika pun ada, di Sudan pun ada orang tagih benda ni. Cuma saya nak sebut negara tu kaya, tapi tak nampak kaya dia dengan sebab perangai suka makan benda tu. Tuan-tuan boleh tengok, kalau kita boleh tengok penagih yang tegar, daun ni gigi dia pun jadi warna coklat, lain macam. Okay. Dan dia ada side effect lah, untuk jangka panjang tu dia ada side effect, macam-macam penyakit lah. Cuma nak buang sikap orang Yaman untuk tidak makan daun tu agak susah. Perjuangan para ulama sana, badan-badan NGO sana, tak, dia orang akan habiskan duit untuk makan benda tu. Sebab ada setengah keluarga yang akan makan semua. Ayah, mak, datuk, nenek lah, rumah semua. Anak tu start umur 5 tahun, 6 tahun dah start kunyah dalam benda tu. Memang dia akan jadi macam gagah sikit bila mana kita makan tu. Boleh stay up. Bahkan kau tengok driver taxi sana, dia orang boleh bawa kereta jalan yang cerun bahaya tu, kita tak boleh nak bawa. Dia orang punya cerun lebih bahaya pada Genting Highland mana-mana, tapi dia orang boleh bawa dalam keadaan baik. Tanya sebab apa boleh bawa? Sebab duk makan daun tu. Cuma nak beritahu dia satu benda yang kurang elok lah. Tambah pula pokok qad ni bila mana dia tak boleh tanam dah, maknanya dia dah rosak. Dia bukan hanya rosak batang dia saja, dia akan rosakkan tanah yang digunakan untuk tanam dia. Maknanya tanah tu akan jadi tak boleh guna dah untuk tanam dan lain. Rosak banyak dia rosak. Okay. Tapi itulah yang jadi amalan orang, dia orang jadi orang tak maju. Hakikatnya dia orang sebuah negara yang maju, dan tamadun dia orang juga ialah tamadun yang hebat. Sebab kau tengok negara Yaman ni adalah kesan prasejarah kerajaan Sabak dulu, ada sikit. Kerajaan Balkis ataupun Bilqis, setengah riwayat panggil Bilqis. Nak sebut pada kita tak nampak hebat Yaman hari ni dengan sebab sikap tu, perangai mari benda tu. Tapi dia sebuah negara yang subur. Okay. Balik pada cerita kita ni, Abrahah yang menjadi gubernur kepada kerajaan Ethiopia ataupun Habsyah tu, dia kuasai Yaman. Zaman dia pegang tu, Yaman jadi maju, terkenal lah Yaman. Orang Mekah akan datang ke Yaman untuk apa? Untuk ambil barang, beli barang, lepas tu jual balik. Ni pemborong akan ambil barang, lepas tu jual, runcit balik. Okay. Cuma Abrahah ni dia ada satu problem. Dia selalu tengok masuk saja bulan Zulhijjah ataupun Zulkaidah, orang Yaman ni kurang, bandar Sana'a tu jadi kurang orang. Tanya pergi mana? Semua pergi ke Mekah ziarah buat haji, tapi haji jahiliah lah. Okay. Dia buat haji. Jadi dia hantar utusan, dia ni pelik duk fikir, macam mana orang duk pergi sangat Mekah, sedangkan nak banding Mekah dengan Sana'a, dengan Yaman, Yaman lagi sedap, lagi cantik negara dia. Bahkan kalau tuan-tuan tengok negara Yaman ni negara yang dia kawasan berbukit. Jadi cuaca dia tak panas sangat, tak sejuk sangat. Dia sedap lah cuaca dia. Dia tak macam Mekah, kalau panas sangat, kalau sejuk sangat. Okay. Tapi sebab apa orang suka pergi sangat? Bila mana dia hantar utusan pergi risik, pergi tengok, rupa-rupanya orang pergi buat ziarah untuk buatkan kata apa? Korban ataupun sembahan kepada berhala. Jadi dia ni datang perasaan iri hati. Dia tak suka orang pergi ziarah tempat lain, melainkan orang pergi ziarah negeri dia. Jadi dia duk tengok apa yang menarik di Mekah. Maka utusan dia kata di Mekah ni ada satu bangunan, nama dia Kaabah. Orang duk tawaf yang tu, berkeliling orang tawaf yang tu. Tawaf sampai tak pakai baju. Jadi balik beritahu kepada Abrahah. Abrahah kata, kita buat satu bangunan lagi cantik pada Kaabah.
Bangunan kita tu kita letak permata, kita letak macam-macam lah, bagi cantik. Lagi tinggi lagi cantik. Lepas tu kita promote supaya orang tak pergi dah ziarah Mekah, orang ziarah tempat kita. Siaplah bangunan tu. Siap bangunan tu, luluh bajet, tender semua keluar. Siap bangunan tu. Cantik. Bangunan tu diberi nama dengan Al-Qalis. Tapak dia masih ada di Sana'a ini. Okay. Al-Qalis tu tinggi, bangunannya tinggi. Diberi nama dengan Al-Qalis sebab apa? Sebab bila mana orang dongak, kopiah ataupun serban akan jatuh dengan sebab tinggi. Sebab qalis tu maksud dia serban ataupun kopiah. Orang dongak tengok, oh tinggi. Bulan pertama, bulan kedua, tahun pertama, tahun kedua, dia promote tu ramailah orang ziarah. Tapi akhirnya dia tak tahan lama. Dia tak macam Mekah. Sebab Mekah orang ziarah dengan sebab ziarah ibadah. Orang ziarah Yaman sebab ziarah pelancongan pada waktu tu. Okay. Jadi dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Lepas daripada tu dia burukkan Mekah. Dia burukkan Mekah. Maknanya ucapan-ucapan dia selalu dia burukkan Mekah. Dia burukkan orang yang mari daripada Mekah. Sehinggalah ada satu kumpulan orang Mekah yang datang ke Yaman dengar ucapan Abrahah tu. Dengar orang-orang duk cerita Abrahah ni duk kutuk Mekah. Jadi tak puas hati, orang Mekah yang ada di Yaman tak puas hati, dia orang nak buat sesuatu kepada kota Yaman ni, khususnya bangunan baru tu, Al-Qalis tu. Jadi ada seorang orang Mekah tu, dia masuk dalam bangunan tu. Apa yang dia buat? Dia najisi semua bangunan tu. Mudah katanya berak habis satu bangunan, kotor habis. Okay. Jadi dapat tangkap dia pengawal. Mudah cerita dapat tangkap dia pengawal. Pengawal tanya, orang mana? Orang Mekah. Beritahu pada Abrahah orang Mekah. Start pada itulah Abrahah marah dan akhirnya buat keputusan nak serang Kaabah. Nah, itu cerita dia. Itu cerita dia. Pilihlah 13 ekor gajah untuk serang Kaabah. 13 ekor gajah tu untuk serang Kaabah. Okay. Daripada 13 ekor tu, satu ditunggang oleh Abrahah. Abrahah masuk, saya pendekkan cerita, masuk sempadan antara Mekah dan juga Yaman. Mekah dan juga Yaman. Abrahah tak direct serang, dia buat kemah, duduk dulu, kepung dulu Mekah. Dia ugut orang-orang Mekah dengan dia rampas ternakan orang Mekah. Rampas unta, rampas kambing, semua sekali. Orang Mekah takut pada Abrahah sebab pada waktu tu orang Mekah tahu Habsyah sebuah kuasa besar dunia. Habsyah sebuah kuasa besar dunia. Jadi semua kambing, lembu, unta semua kena rampas. Orang Mekah pergi mengadu pada Abdul Muttalib, datuk Nabi. Abdul Muttalib datuk Nabi, supaya buat sesuatu sebab harta kita dah hilang dan dirampas. Mereka semua naik atas bukit bersembunyi sebab takut Abrahah serang bila-bila masa je Mekah. Okay. Jadi bila mana Abdul Muttalib ni diasap, orang mai tanya, mai desak dia supaya suruh bertanggungjawab di atas semua ternakan-ternakan yang dirampas. Maknanya orang-orang kampung duk kata, pergilah ambil lembu kambing kami tu. Kamu sebagai pemimpin takkan duduk saja je, buat sesuatu. Okay. Akhirnya bila mana Abdul Muttalib dengar tu, dia buat keputusan, dia pergi menghadap Abrahah yang duduk di sempadan antara Mekah dan Yaman. Duduk dalam kemah, dia orang duduk buat kemah. Abrahah tengok pada jauh kedatangan pemimpin Mekah bernama Abdul Muttalib. Bila mana Abrahah tengok, pakaian dia, lagak dia tu ada karisma, hebat. Hebat. Masuk menghadap Abrahah. Abrahah tak cakap Arab, Abrahah cakap bahasa dia lah, bahasa Eropah, bahasa apa ni, Afrika punya bahasa. Okay. Abrahah tanya kepada Abdul Muttalib, apa tujuan datang? Maka Abdul Muttalib kata, aku datang untuk minta balik kambing, unta, semua haiwan yang dah kamu rampas, yang semua tu ialah hak milik orang Mekah. Abrahah dengar perkataan tu, Abrahah kata, daripada awal aku tengok kamu datang daripada jauh dengan pakaian hebat, lagak yang hebat. Aku duk ingat kamu macam nak gertak aku, macam nak kata pada aku ni, seranglah Mekah, kami akan pertahan Mekah ni sehingga ketitisan darah yang terakhir. Rupa-rupanya kamu datang nak minta kambing, lembu saja. Lekeh nampak lekeh. Tapi jawapan Abdul Muttalib lepas pada dengar tu, jawapan dia pun hebat. Abdul Muttalib kata,
Kami semua ni tuan kepada kambing, lembu dan unta. Adapun Kaabah yang hendak kamu serang itu, kami bukan tuannya. Tuannya ialah Allah Jalla wa Ala, ataupun Allah Azza wa Jalla. Maknanya nak beritahu pada kita, akidah orang Mekah pada waktu tu clear, Tuhan pencipta. Tuhan pencipta, sebab dia sebut clear, wa hadhil Ka'bah rabbuhu Allah, rabbuha Allah. Kaabah ini Tuhannya ialah Allah Azza wa Jalla. Dan kambing-kambing yang kamu rampas ni, tuan dia ialah kami. Okay. Kaabah tu tuan dia ialah Allah, kambing tu, unta tu, tuan dia ialah kami. Kami jaga kambing unta kami, Tuhan jaga rumah dia, Kaabah. Kalau kamu nak mencabar penjaganya, kamu serang Kaabah. Maknanya itu kata-kata Abdul Muttalib. Semua orang Mekah naik atas bukit. Orang Mekah tak turun pun ke kawasan Kaabah tu. Dan akhirnya Abraham ambil keputusan serang Kaabah. Bila mana nak serang Kaabah, sebahagian riwayat, walaupun riwayat ni ada yang terima, ada yang tak terima, 13 ekor gajah tu tak dapat masuk, enggan masuk, tak mau masuk. Tuan-tuan kena ingat, gajah tu gajah Afrika, bukan gajah Siam. Besar lagi daripada gajah Siam lah. Okay. Nanti kita sempurnakan cerita bila luar azan. Okey, itu sambung sikit lagi kenaan dengan cerita serangan Abrahah terhadap Kaabah tu sendiri. Bila mana dia dengar kata-kata tu daripada Abdul Muttalib, maka dia tidak lagi rasa kata apa nak tangguh serangan tu, dia terus buat serangan tu lah. Okay. Dalam riwayat, dalam Quran sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat macam mana apa yang telah kami lakukan pada tentera bergajah tu?
Surah Al-Fil ni Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita tentang syarafil Kaabah, kemuliaan Kaabah tu sendiri. Macam mana dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang cuba membuat kacau kepada dua tempat ni, iaitu Mekah dan juga Madinah, maka Allah Ta'ala akan hancurkan kedua-duanya, iaitu kedua-dua kumpulan yang nak, kedua-dua orang yang hancurkan dua tempat tu, seperti mana Allah Ta'ala, seperti mana kita larutkan garam dalam air, maknanya hancur-hancur sehancur-hancurnya. Okay. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita tentang kebesaran Kaabah itu sendiri. Okay. Dan Allah Ta'ala tak suka orang nak buat kerosakan pada Kaabah. Allah Ta'ala tak suka. Okay. Khususnya kerosakan yang berbentuk kerosakan fizikal Kaabah, tak suka. Okay. Jadi surah Al-Fil dan juga peristiwa tentera bergajah ni telah disaksikan oleh orang-orang Mekah. Maknanya bila mana Nabi tu lahir, kalau kita guna pendapat Imam Az-Zahabi yang dikatakan Nabi lahir 50 hari lepas daripada serangan tu, bila mana Nabi ni start jadi Rasul, Nabi dah sampai usia 40, Nabi jadi Rasul, Nabi baca surah Al-Fil tu kepada semua orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah yang dah tua pada waktu tu, mereka tak dapat nafikan. Mereka tak dapat nafikan. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi sebut tu exactly sama macam apa yang berlaku. Dan ianya cukup membuktikan Nabi tu seorang Rasul, sebab Nabi boleh cerita satu benda yang Nabi tidak ada. Nabi tak ada lagi pada waktu tu, tapi Nabi boleh cerita dengan tepat. Sebab berapa banyak ayat Quran yang Allah Ta'ala cerita tentang kerosakan tempat-tempat yang dekat dengan Mekah. Allah Ta'ala cerita tentang kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh ni dikatakan duduk di kawasan Madain Saleh, Al-Hijr, di Arab Saudi hari ni. Kalau kita tengok orang-orang yang pergi buat umrah, dia ada satu package. Tak semua package lah ada, tapi ada package tu ziarah Al-Hijr, Madain Saleh. Madain Saleh tu ialah tempat kaum Nabi Saleh. Kalau tengok macam mana yang berlaku hari ni, tempat tu padang pasir, dekatlah dengan orang Mekah tu, dekat. Okay. Dan kalau kita tengok ada satu hadis Nabi cerita tentang Madain Saleh ni. Nabi nak pergi buat Nabi dalam perjalanan nak pergi ke perang Tabuk. Okay. Nabi duduk, Nabi lalu kawasan Al-Hijr tu. Nabi, sahabat-sahabat berhenti nak rehat. Nabi kata bangun, semua bangun, jangan berhenti rehat. Ni kawasan orang kena laknat. Di Madain Saleh tu. Nabi pun kata, yakhruju an-naqatu min hadzal fajj wa yuzbahu min hadzal fajj. Telah keluar unta Nabi Saleh daripada tempat ni dan telah disembelih oleh kaumnya pada tempat ni. Nabi cerita. Okay. Nabi kata ketika mana kaum Nabi Saleh tu diazab oleh Allah Ta'ala selama 7 hari 7 malam dengan pekikan suara yang mematikan mereka, ada satu orang daripada kaum Nabi Saleh namanya Abu Rughal. Riwayat tersebut, sebahagian riwayat kata Abu Righal. Abu Rughal tu seorang lelaki daripada kaum Nabi Saleh. Nabi cerita tu mukjizat Nabi. Nabi cerita benda yang dah lepas exactly sama. Pada waktu tu Nabi kata Abu Rughal berada di Makkah, dekat dengan Kaabah. Ketika mana kaum dia kena azab tu 7 hari 7 malam tu, Abu Rughal tak ada di kawasan tu. Dia keluar. Okay. Dia duduk di Mekah. Dia keluar pada kota Mekah, selesai urusan dia di Mekah, selesai urusan dia kawasan kota suci, dia keluar, dia diazab sama macam kaum dia juga. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita apa? Nabi nak tunjuk pada kita apa? Kemuliaan Kaabah. Kemuliaan Kaabah. Nak tunjuk pada kita bagaimana kaum Nabi Saleh ditangguh seorang tu kena azab dengan sebab duduk dekat dengan Kaabah. Ditangguh sekejap. Jadi nak tunjuk pada kita syaraful Kaabah ni, kemuliaan Kaabah ni bukanlah benda yang main-main, benda yang betul-betul. Jadi cukup kuat untuk menunjukkan pada sekalian orang-orang musyrikin Mekah tu, ikutlah Nabi Muhammad tu, ikutlah apa yang dia sebut. Tapi ajaibnya orang Mekah, dia dengar Nabi baca ayat tentang serangan tentera Abrahah tu, dia orang duk lawan lagi Nabi. Terutamanya yang tengok peristiwa tu tak padan lagi nak lawan Nabi. Sebab satu benda yang cukup hebat dah Nabi boleh cerita situasi pada waktu tu. Okay. Jadi nak tunjuk pada kita bahawasanya kelahiran Nabi itu sendiri, walaupun Quran tidak rincikan kelahiran Nabi, tak sebut, okay, tapi adalah peristiwa yang dekat dengan kelahiran Nabi itu, iaitu serangan tentera Abrahah itu sendiri. Sebab tu kau tengok
dalam Quran ni surah yang cerita tentang benda-benda yang berlaku dekat dengan kelahiran Nabi hanya satu surah saja, iaitu surah Al-Fil. Surah lain tak cerita. Nak tunjuk pada kita bahawasanya yang pertama, kebenaran Nabi akhir zaman, dia bercakap benda betul. Yang kedua, mulianya Kaabah itu dan mulianya Mekah itu. Kita kena tahu, okey, kemuliaan Mekah ini pada negerinya. Mekah ni sebab apa dia mulia? Sebab situ adanya Kaabah. Allah Ta'ala muliakan dengan sebab itu negeri. Adapun Madinah dimuliakan dengan sebab apa? Madinah tidak ada monumen, Madinah tidak ada bangunan, tidak ada apa. Madinah mulia sebab apa? Sebab ahli Madinah, penduduk Madinah tu sendiri. Sebab Allah Ta'ala jadikan Madinah tu hebat, Madinah tu jadi kota suci sebab penduduk Madinah. Sebab tu kalau tengok beza dua kota suci tu, Mekah memang kota suci, kota suci yang Tuhan jaga kemuliaan dia. Madinah juga kota suci. Tapi yang kita boleh perasan, suasana di Madinah agak lebih tenteram berbanding suasana di Mekah. Lebih tenteram dari segi pengurusan orang dia, dari segi keadaan dia yang agak tenang berbanding Mekah. Mekah tu kota suci, cuma dia tambah sekarang ni ada pembangunan, dia macam serabut sikit lah. Tambah pula dengan perangai orang Mekah ni, dia agak kasar sikit sikap dia ataupun tabiat dia. Tapi orang Ansar, tabiat orang Ansar tu sampai ke hari ni kita boleh tengok kesan dia tu masih ada. Sebab tu ada sebahagian para ulama mengatakan, ada pendapat lah mengatakan, antara dua negeri ni, Mekah dengan Madinah, mana lebih mulia, tinggi kemuliaan dia? Ada pendapat mengatakan tinggi kemuliaan pada Madinah. Sebab tu kalau tengok, sebahagian ulama kata sekiranya penduduk Taif ketika mana Nabi berhijrah, Nabi berdakwah ke Taif kali dengan Usamah bin Zaid pada waktu tu, sekiranya penduduk Taif terima dakwah Nabi, maka Taif mungkin akan jadi kota suci. Tapi Taif tak terima. Dari segi strategi, Taif lebih strategik nak jadi kota suci sebab negeri tu lagi baik, sejuk, dekat dengan Mekah. Okay. Tapi Tuhan pilih Madinah. Madinah kau tengok, ni saya cerita sikit 2-3 minit yang ada. Madinah ni nama lama dia Yathrib. Yathrib ni maksud dia apa? Sesuatu yang rosak. Kharab maksud dia, sesuatu yang dah rosak. Okay. Yathrib ni tempat, kita sebut istilah kita, tempat gym tendang panggil. Okay. Tak ada apa, yang ada situ orang berpenyakit je. Orang Mekah pun tahu Madinah ni tempat orang berpenyakit, penyakit berjangkit semua ada. Sebab tu kau tengok bila mana sahabat hijrah ke Madinah, 2-3 orang sahabat demam, tak biasa dengan cuaca Madinah. Okay. Sehinggalah Nabi berdoa dan Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi. Allah Ta'ala masukkan dalam mimpi Nabi, Nabi tengok seorang perempuan tua yang buruk muka dia keluar daripada Madinah menuju ke Juhfah ataupun Yamamah. Nabi cerita ke sahabat-sahabat pagi waktu subuh, Nabi kata semalam aku mimpi. Maka Nabi kata maksud pada mimpi aku tu, Allah Ta'ala keluarkan penyakit berjangkit, kerisauan, benda-benda yang kusuk-kusuk di Madinah semua tidak ada. Allah Ta'ala keluarkan ke sana. Okay. Nak tunjuk pada kita kemuliaan tempat tu dengan sebab orangnya. Adapun kemuliaan Mekah tu dengan sebab ada bangunan yang dibuat oleh Tuhan, yang dibuat oleh utusan Tuhan, iaitu Nabi Ibrahim dan lain-lain lah. Okay. Nak tunjuk pada kita, itulah perbahasan kita pada malam ni. Kelahiran Nabi ni dalam Quran dia sebut surah Al-Fil, itulah penanda dia. Nak tunjuk pada kita kebesaran dan kebenaran Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada akan datang. Masih lagi pada fasal yang pertama, kita akan bahas tentang apakah, orang kata apa, dia punya pengajaran-pengajaran daripada diutusnya Nabi, sebelum diutusnya Nabi itu menjadi Rasul. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.